Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama berdoa sekali lagi mohon pimpinan Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，我们再一次低头恳求上帝的圣灵带领我们。 Tuhan, terima kasih untuk sukacita dan damai Natal yang Engkau anugerahkan bagi kami. 主啊，我们感谢你，为你预备给我们的圣诞这个喜乐和平安，我们感谢你。 Kami umat pilihan-Mu ya Tuhan yang terhisap menjadi bagian anggota keluarga Allah. 主啊，我们是你所救赎的子民，成为你在家里的人。 Dalam status ini kami datang menyembah Engkau pada pagi hari ini. 带着这样的身份，主啊，我们今天早上来到你面前来敬拜你。 Kami memperingati akan kelahiran-Mu ya Tuhan. 主啊，我们庆祝你的诞生。 Biarlah dari apa yang kami lakukan pada pagi hari ini, 主啊，好让我们今天早上所做的一切， sekali lagi kami boleh mengecap akan kasih karunia yang datang daripada Tuhan. 我们每一个人再一次能够享受主啊你的恩惠平安。 Dalam perjalanan hidup kami dan meneguhkan akan pengharapan kami akan masa depan. 在我们的信心的路途当中，主啊，你再一次坚固我们的信心和盼望。 Terima kasih ya Tuhan. 主啊，我们感谢你。 Berkati ketua hamba-Mu ya Tuhan. 主啊，求你祝福你两位仆人， Pakai menjadi berkat bagi kami semuanya. 求你使用我们都成为主你祝福的管道。 Amin. 阿门。 Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， sebelum kita membaca satu bagian firman Tuhan, selamat pagi tentunya bagi kita semuanya. 早上好。 Biarlah damai dan sukacita Natal boleh memenuhi hati dan pikiran kita semua. 但愿圣诞的喜乐、平安能够充满着我们每一个人的心。 Secara khusus saya secara pribadi merasakan ada satu sukacita yang begitu luar biasa. 我个人感到有非凡的喜乐。 Ketika kemarin kita merayakan Natal bersama, 当昨天晚上我们一起庆祝圣诞的时候， saya melihat satu dan saya merasakan dan mengalami satu ibadah Natal yang begitu luar biasa. 我自己感觉到能够经历这样非凡的一个圣诞礼拜。 Allah melawat kita pribadi lepas pribadi. 上帝这样的眷顾我们每一个人。 Dalam tahun-tahun pelayanan yang saya jalani gitu ya. 在我的侍奉的路途当中， Kemarin malam saya sungguh-sungguh merasakan satu ibadah Natal yang begitu luar biasa. 我个人感觉昨天晚上那个圣诞晚会是非凡的。 Allah bermurah hati, Allah menyatakan anugerahnya bagi kita. 上帝将他的平安、他的恩惠赏赐于我们， Biarlah pengalaman seperti ini terus boleh kita alami sebagai anak Tuhan. 让这样的经历能够在我们的生活里面一直的有。 Saya percaya Bapak Ibu yang hadir tadi malam punya pengalaman dan merasakan hal yang sama. 我相信昨天晚上到喜的，就是能够感觉到同样的感觉。 Mari Bapak Ibu saya mengajak kita pada pagi hari ini melihat satu bagian firman Tuhan, Injil Lukas pasal yang kedua. 我约大家看一处经文，就是路加福音， Lukas pasal yang kedua. 路加福音的第2章， Dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. 我们看第1节到第7节。 Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. 第1节到第7节， Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
Lukas. Ini ada aja. 当时那些日子，该撒亚古士都有旨意下来，叫天下人民都报名上册。这是基利牛做苏利亚巡抚的时候，头一次行报名上册的事。众人各归各城，报名上册。于是也从加利利的拿撒勒城上有他去，到了大卫的城，名叫伯利恒，因他本是大卫一族一家的人，要和他所娶的妻玛利亚一同报名上册。那时玛利亚的身孕已经重了，他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为各殿里没有地方。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， di dalam sejarah kerajaan Prancis, 在法国的历史里面， pada masa lalu bangkit begitu banyak raja-raja yang hebat. 过去兴起了许多大的君王。 Pada masa itu sekitar tahun 1682, 在1682年的时候， ada seorang raja Prancis yang bernama Raja Louis yang ke-14. 有一个君王名叫路士，是第14世纪的路士。 Pada masa itu dia menetapkan akan pusat pemerintahan atau ibu kota mereka itu adalah di satu kota yang bernama Versailles ini. 那个时候，他们指定他们的首都就是在 Versailles。 Sampai pada tahun 1789 baru pindah ke Paris. 然后到1789才搬到巴西。 Nah, pada masa pemerintahan daripada Raja Louis ke-14 ini, 在他统治的时候， di Versailles ini, di tempat dia bertata, di pusat kerajaannya, 在他的国家的中心里面， ada satu hall yang disebut dengan Hall of Mirror. 有一个玻璃大厅， Satu hall yang begitu luar biasa mewah dan besarnya. 这个是非常昂贵、非常荣华的一个大厅。 Dan sampai saat ini hall ini masih tetap ada dikatakan. 到现在听说还在这个大厅。 Nah, di tempat inilah Louis ke-14 ini menjalankan akan pusat pemerintahannya. 就是在这个地方，这个路士14世纪就在那边掌管他的国家。 Dikatakan pada masa itu, 他听说到那个时候， setiap orang yang hendak menemui Raja Louis ini, 每一个人要进入朝见这一个君王的时候， maka mereka harus membungkuk setiap berjalan pada langkah yang kelima. 他们走的第5步，他们一定要先起身来敬拜他。 Anda membayangkan satu hall yang panjangnya 100 meter. 你想一想，它的个长寸尺寸是100米。 Setiap orang atau utusan negara-negara sahabat yang ingin bertemu dengan Raja Louis ini, setiap kali mereka melangkah sampai ke langkah yang kelima, mereka harus membungkuk. 每一个人差派到他中间的要见他的，每5步就是要起身来拜他。 Banyak utusan-utusan negara mereka rela melakukan itu semua, 很多的国家他们愿意这样子做， yaitu demi memperoleh kebaikan dari kerajaan Prancis pada waktu itu. 他们的目的就是能够得到这个君王的良好。 Seorang raja yang bertata di dalam dunia ini, 在这个世界掌管的君王， ketika dia duduk di singgasana tempat dia memerintah, 当他们坐在他们的宝座上的时候， di situ manusia dituntut untuk memberikan penghormatan dan penghargaan yang begitu luar biasa tingginya. 他们要求那一些人给他最高的尊敬，也最高的这一个赞美。 Dan demi untuk mendapatkan kebaikan daripada kerajaan itu, manusia, para pejabat atau dari raja-raja yang lain, mereka rela melakukan itu. 为了得到这个君王的这个善好，这些对待，就是他们愿意这样的做。 Ini kita lihat kerajaan yang ada di dalam dunia ini. 这就是我们在这个世界所看的国家或者这个王朝。 Ketika engkau dan saya membaca firman Tuhan, 当我们看圣经的时候， ketika
Yesus dilahirkan di tengah-tengah dunia ini, 当主耶稣诞生来到这个世上， Dia yang adalah raja di atas segala raja, 他是万王之王， Tuhan di atas segala Tuhan. 万主之主。 Alkitab mengatakan pada kita semuanya, 上帝的话告诉我们每一个人， singgasananya bukan satu tata yang disalut atau dibalut dengan emas, 他的宝座不是用金银做的， tapi singgasananya adalah palungan. 但是他的宝座就是这个马槽， Disitulah dia bertata, 他就是在马槽里掌管。 sehingga engkau melihat ketika para gembala datang, 你看见当这个牧羊人来到的时候， ketika mereka tiba di sana, 当他们到主耶稣的面前的时候， mereka mendapati akan bayi Kristus. 他们看见这个耶稣的婴孩在哪里， Di situ mereka sujud menyembah kepada sang bayi Natal. 他们就在那边跪拜那在圣诞里诞生的婴孩。 Yesus lahir di satu kandang dan dibarungkan di palungan. 耶稣是生在一个羊圈里，然后也是躺在马槽里， Palungan itulah singgasananya. 然后这个马槽就成为他的宝座。 Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， hari ini mungkin kita sangat akrab dengan istilah palungan. 今天我们对这个马槽是非常的熟悉， Itu seringkali muncul dalam benak pemikiran kita atau perbendaharaan kata kita dalam kehidupan orang percaya. 对我们基督徒或者信徒来说，这个马槽这一句话、这个词是非常的熟悉的。 Kenapa itu sering muncul dalam perbendaharaan kata kita? 我们也经常说出来，为什么呢？ Jawaban yang mungkin kita bisa katakan, 最好的答案我们可以说的就是， ketika engkau dan saya terbiasa mendengar istilah palungan, 当我们已经习惯听了这个马槽这个词汇， karena kitab suci mencatat dan mengatakan bahwa putra Allah dibaringkan di sana. 因为上帝的独生子他躺卧在那里。 Kalau tidak ada kutipan seperti ayat yang ke-7 yang kita baca, 如果在圣经里面，在路加福音的2章7节没有这样的记载的话， engkau dan saya hidup dalam zaman seperti sekarang ini, 如果你我活在今代的时候， yang jauh dari dunia peternakan, 也是与那一些牧羊的事业比较远离的， kita akan sulit membayangkan apa yang disebut dengan palungan. 可能我们对这一个马槽的观念是非常的不熟悉， Istilah itu mungkin kita sulit membayangkan palungan itu apa sih? 比较困难的去想这个马槽到底是什么。 Saya mencoba mengingat kembali gitu ya. 我在思想过去的事情， Sebelum saya mengenal Tuhan, 我还没有信主之前， istilah ini begitu asing. Palungan itu apa gitu ya? 对我来说这个马槽是非常的陌生。 Tapi setelah kita percaya kepada Kristus, 但是当我们信了基督之后， terlebih dalam masa raya Natal seperti ini, 那特别在这个圣诞节目的时候， maka kita akan sering mendengar dan bahkan mengucapkan istilah palungan ini. 我们就经常听见这个马槽或者说出这个马槽这个词汇。 Tempat seperti inilah ketika Yesus dilahirkan dan dibaringkan di sana. 马槽主耶稣就是诞生在那里，被卧在那里。 Alkitab mencatat pada waktu itu ketika sensus diadakan pada masa kerajaan Quirinius. 当这个基利牛的时候，这个有下命令上册， Yusuf dan Maria harus kembali ke kampung mereka masing-masing. 约瑟和玛利亚他们要回到自己的家乡报名， Karena Yusuf dikatakan dari keluarga dan keturunan Raja Daud, dari Nazaret dia harus kembali ke tanah Yudea, tepatnya di kota Bethlehem. 这个约瑟和玛利亚他是大卫的子孙，所以他就从以法塔要到这个伯利恒去上册。 Dalam perjalanan pulang itulah 在他们回家乡的时候， Alkitab mengatakan pada waktu itu tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. 圣经告诉我们，那个时候玛利亚生产的日期已经到了。 Saya percaya tidak ada seorang ibu pun yang pernah bermimpi ketika dia bersalin anaknya nanti ditaruh di palungan. 我相信我们做母亲的每一个人都没有想过，我们要生孩子的时候，希望我们的孩子放在马槽里的。 Palungan yang jauh daripada istilah tempat yang bersih itu. 这个马槽的意思不是就是干净的地方， Tapi justru di tempat itulah Alkitab mencatat Yesus dibaringkan. 但是圣经告诉我们，就这样的地方，
耶稣的婴孩卧在哪里？ Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. 因为在客店里没有地方为他们预备。 Ironis bukan? 这个是非常相反的一件事情。 Dia yang adalah raja di atas segala raja. 他是万王之王， Tuhan di atas segala 他也是 Tuhan. 万主之主， Pemilik daripada alam semesta ini. 他也是这个宇宙万物都属于他的。 Bagi orang lain ada ruang, ada tempat. 对别人来说有地方有空间， Tetapi bagi Yesus ternyata tidak ada. 对主耶稣他没有地方没有空 Coba 间。 kita bayangkan Tuhan yang menciptakan akan seluruh dunia ini. 我们想一想，他是一位创造宇宙万物的主宰， Tapi justru ketika dia datang tidak ada sedikit pun ruang dan tempat 但是 baginya. 当他来到他的创造他的世界的时候，这个世界没有地方为他预备。 Tapi justru dia dilahir di kandang dan dibalingkan di palungan. 他出生在羊圈里，然后卧在马槽里。 Kenapa Kristus lahir di palungan dan bukan di tempat yang lain? 为什么耶稣他卧在马槽里，不是其他的地方？ Kenapa kita katakan palungan adalah tata daripada Kristus? 然后我们为什么会说这个马槽就是耶稣的宝座呢？ Kita percaya bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi dalam Alkitab ini sebagai sesuatu yang secara kebetulan. 我们相信圣经里面每一段经文的记载不是突然间的， Setiap peristiwa yang dicatat mempunyai tujuan tertentu. 每一个事情它被记载是有它的目的。 Ketika Alkitab mengatakan bahwa dia dibaringkan di palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. 当圣经记载在客店里面有为他们预备地方，他被躺卧在马槽里的时候， Dan saya percaya di situ ada tujuan Tuhan. 我相信上帝也同样有意义在里面。 Allah ingin mengajarkan kepada kita betapa melalui kelahiran Kristus dengan cara yang begitu rendah untuk menunjukkan ada karya Tuhan yang begitu ajaib. 上帝要给我们看见，在这个那么卑微、那么卑贱的羞辱的一个地方，但是上帝彰显他的恩典， Justru dari palungan itulah Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. 就是在那个卑贱的马槽里，上帝要彰显他的荣耀。 Ketika engkau dan saya memikirkan kenapa dia lahir di palungan, kenapa palungan adalah tatanya. 当我们思考这个问题，为什么说耶稣是躺卧在马槽里，马槽也成为他的宝座的时候， Saya akan mengajak kita memikirkan beberapa hal. 我会约大家思考几件事情。 Yang pertama, 第一的就是 palungan adalah tempat di mana manusia berlutut dan memohon kasih karunia atau anugerahnya. 这马槽就是人跪拜的地方，来寻求上帝的恩惠。 Kalau kita lihat beberapa tokoh yang muncul pada awal Natal pertama, 如果我们看见有一些的人物在第一的圣诞里面出生的人物， ketika mereka bertemu dengan bayi Kristus, 当他们遇见这个耶稣的婴孩的时候， Alkitab mencatat mereka itu dipenuhi dengan anugerah kasih karunia keselamatan daripada Tuhan. 他们每一个人被上帝的恩惠、上帝的恩典充满。 Itu dialami para gembala. 这个牧羊人也是有这样的经历。 Ketika mereka berangkat dari padang Efrata lalu menuju ke Bethlehem, 当他们从以法他的这个旷野到这个伯利恒的时候， ketika mereka melihat bayi itu, 当他们看见那个婴孩， hidup mereka, hati mereka dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. 他们的心、他们的生命充满了从上帝而来的喜乐。 Para majus yang datang dari timur lalu ke Yerusalem, 这个从东方来的博士到耶路撒冷， ketika mereka bertemu dengan bayi Kristus di satu rumah, 当他们看见耶稣在一个家里面， hidup mereka pun dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. 他们的生命、他们的心也是充满了从上帝而来的恩惠与喜乐。 Ketika Yesus pada masa kanak-kanak dibawa di bait suci lalu bertemu dengan Simeon, 当主耶稣还小的时候，被他母亲带到圣殿里遇见这个西面的时候， Simeon pun dikatakan orang yang menantikan akan kelepasan penghiburan bagi orang Israel. 圣经说这个西面也是等候上帝怎样安慰以色列人。 Ketika dia menggendong bayi Yesus, 当他把这个耶稣的婴孩抱起来的时候， dia katakan satu kalimat, 他就说了一句话： biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahteramu. 让你的平安就平安的离开这个世界吧。 Kenapa
Kenapa orang-orang berkata seperti itu? 为什么这一些人会这样的说呢？ Karena dalam perjumpaan mereka dengan Kristus, 因为他们当与耶稣基督相遇的时候， disitulah mereka memperoleh kasih karunia Tuhan. 就那个时候他们得到上帝而来的恩惠。 Palungan adalah tempat di mana manusia berlutut dan memohon kasih 这 karunia 个 Allah. 马槽就是人能够跪拜的地方，来寻找上帝的恩惠的地方。 Bukankah ketika kita melihat kerajaan-kerajaan, ketika seseorang raja bertata, 当你在看见这个世界的王朝里面有某一个君王掌权的时候， ketika mereka berjalan sampai berlutut, sampai bisa mendekat ke hadapan raja, 当一些人要朝见这个君王的时候，他们要这样的跪拜，也朝见他的。 di situ pun manusia memohon belas kasihan kasih karunia daripada seorang pemimpin dunia. 他们也是这样子的恳求这一些君王的恩惠。 Di palungan itulah ketika Yesus memerintah sebagai tatanya, di situ dia menyatakan kasih karunia dan anugerahnya. 当耶稣卧在马槽里的，就是那个时候，他将他的恩惠平安彰显出来。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ketika Yesus dibaringkan di palungan, 当耶稣被卧在马槽里的时候， pernahkah kita berpikir 我们有没有想过一个问题？ apa maksud ayat firman Tuhan ini dalam seluruh rencana karya keselamatan Allah? 上帝有什么意义在里面？在上帝整个计划里面， Kalau kita bandingkan dengan Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29, 如果我们以约翰福音第1章来对照的时候， Yohanes mengatakan, lihatlah inilah anak domba Allah yang datang untuk menghapus atau mengangkut dosa dunia. 施洗约翰就这样说：“你看这上帝的羔羊是替罪的羔羊。” Engkau melihat harmonisasi antara ayat ini dengan Yohanes pasal yang pertama ayat 29? 我们可以看见这两节经文是有同样的这一个意义里面。 Tempat apa yang lebih layak bagi seekor anak domba? 为了这个羔羊，哪一个地方比较配的、准确的？ Selain kandang dan palungan, 除了这个母胎，就是这个马槽与羊圈。 domba tempat yang paling layak yaitu kandang dan palungan. 对一个羔羊来说，最好、最准确的地方给它就是这个马槽与羊圈。 Nah, dari karya keselamatan Allah kita bisa melihat 从上帝整个救赎计划工作来看， ketika Yesus lahir di palungan, 当耶稣他诞生卧在马槽里， lalu kita melihat inilah anak domba Allah. 我们就可以看见，这就是上帝的羔羊。 Alkitab ingin menunjukkan harmonisasi rencana karya keselamatan Tuhan. 上帝要指给我们看，这个是同一个意义的。 Anak domba Allah lahir di kandang, dibaringkan di palungan, bukan sesuatu yang kebetulan. 上帝的儿子诞生卧在马槽里，不是突然的这个事情，没有意义的事情。 Karena ingin menunjukkan akan rencana karya keselamatan. Melalui palungan itulah Kristus menyatakan anugerahnya. 但是，就是透过这一件事，上帝要彰显他的恩惠。耶稣诞生卧在马槽里，彰显他的恩惠。 Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. 希伯来书第9章的22节， Tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. 就说到，如果没有流血，是没有救赎的。 Ketika Yesus dibaringkan di palungan, 当主耶稣被卧在马槽里， Alkitab ingin mengatakan, 上帝的话语要告诉我们， inilah anak domba Allah 这就是 yang 替罪的 menumpahkan 羔 darahnya, 羊，要 yang 把他 memberikan 的 pengampunan. 血流出来，赏赐给我们饶恕赦免。 Kita mengatakan palungan adalah tata Kristus. 当我们说这个马槽是耶稣的宝座， Disitulah kita ingin melihat rencana karya keselamatan. Dari situlah mulai akan anugerah keselamatan itu. 那个时候我们就知道这个救赎的恩典就从马槽里开始。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ketika kita merayakan Natal bersama, 今天当我们庆祝圣诞的时候， adakah engkau memperoleh kasih karunia itu? 你已经领受了那个恩惠了没有？ Para majus rela dari timur, tempat yang jauh hanya untuk bertemu. 这个从东方来的博士，他们愿意从东方来到耶路撒冷。 Para gembala rela meninggalkan padang Efrata lalu masuk kota Bethlehem.
这一些的牧羊人，他们愿意离开他们的羊群，来到伯利恒寻找耶稣， Karena mereka tahu di situ penuh dengan kasih karunia. 因为他们知道，就是在那里充满了上帝的恩惠， Kasih karunia yang menyelamatkan akan hidup mereka, 那个拯救我们的恩惠， melepaskan mereka dari belenggu dosa. 来释放他们脱离这个罪恶的捆绑。 Kasih karunia inilah yang Tuhan ingin anugerahkan kepada kita semuanya. 同样的恩惠，上帝要赏赐给我们每一个人。 Ketika kita merayakan Natal, 当我们庆祝圣诞的时候， adakah engkau memperoleh kasih karunia ini? 你有没有领受了上帝的恩惠？ Tuhan ingin engkau memperolehnya. 上帝要我们每一个人领受它。 Lalu yang kedua, 第二， palungan adalah tempat di mana manusia berlutut untuk menyembah kepada Kristus. 马槽是人跪拜敬拜耶稣的地方。 Ketika kita menyadari bahwa keselamatan adalah anugerah yang Tuhan berikan, 当我们知道马槽是得到上帝恩惠的地方， di mana hidup kita telah diampuni dan kita diberikan anugerah. 我们的生命已经得了上帝的恩惠，也是被上帝改变。 Sekarang kita diangkat dan diampuni menjadi anggota keluarga Allah. 我们得到上帝的饶恕，得到上帝赦免，我们可以被高举成为上帝的儿女们。 Dalam status inilah kita datang untuk menyembah kepada Kristus. 就带着这样的身份，现在我们要敬拜我们的主。 Para Majus kita melihat 这个东方博士， ketika mereka sampai di istana Herodes, 当他们来到这个希律王的王宫里面， mereka menanyakan satu kalimat, 他们问了一句话， di manakah dia raja yang baru dilahirkan? 就是那新王诞生在哪里？ Kami datang untuk menyembah dia. 我们来寻找他，是为了要敬拜他。 Lalu di dalam ayat berikutnya, 然后接下来一节经文这样说： ketika mereka bertemu dengan bayi Kristus, 当他们遇见了这个耶稣的婴孩的时候， maka Alkitab mencatat mereka sujud menyembah kepadanya. 然后上帝的话语记载，他们就跪拜在他面前来敬拜他。 Palungan adalah tatanya. 这个马槽就是耶稣的宝座， Karena disitulah manusia berlutut dan menyembah kepada Kristus. 因为就在那个地方，人跪拜耶稣基督。 Itulah yang Tuhan rindukan dalam hidup kita sebagai anaknya. 这也是上帝在我们每一个人生命中所渴望的一件事。 Di satu sisi kita melihat Kristus lahir di kandang dan dibalingkan di palungan. 一方面，对我们知道耶稣是诞生在羊圈躺卧在马槽里； Di sisi yang lain kita melihat tempat itu menjadi simbol penolakan manusia terhadap anugerah Allah. 但是我们也知道，那个地方也是成为了一个象征、一个记号，人拒绝了他的主。 Yohanes mengatakan, 约翰这样的说， ia datang kepada milik kepunyaannya, 他来到属他的地方， tapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. 但是属他的人不接受他。 Tetapi setiap orang yang menerimanya 但是每一个人接受他的人， diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. 他 Ayat 赐 yang 给他们 ke-12. 权柄，成为上帝的儿女。 Itulah gambaran hidup manusia. 这就是人生命的一个象征。 Ketika Yesus lahir di palungan, 当耶稣诞生，躺卧在马槽里， satu sisi melukiskan tentang penolakan seperti Yohanes pasal pertama ayat yang ke-11. 要描述一件事，就是人拒绝了上帝的来临。 Tetapi di sisi yang lain, 但是另一方面， di ayat yang ke-12 dikatakan setiap orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. 12节告诉我们，每一个人接受他的，上帝赐给他权柄，做上帝的儿女。 Yaitu manusia yang berlutut menyembah kepada Kristus. 当人就是他们就跪在神的面前、耶稣的面前敬拜他的时候， Itu yang dilakukan para majus dan para gembala. 东方博士、牧羊人他们这样做。 Tuhan ingin kita mempunyai sikap yang sama. 上帝要你我有这样的态度。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， dalam sejarah kerajaan Inggris, 在英国的历史里面， kita mengenal ada seorang raja yang bernama Raja Edward ke-8. 有一个君王名叫 Edward 第8世纪，
Dia adalah seorang raja yang sangat begitu peduli terhadap kondisi sosial kehidupan negeri dan rakyatnya. 这一位君王，他非常的关怀他人民、他老百姓的生命。 Dia sering kali menggunakan kesempatan yang ada untuk pergi keluar melihat kondisi rakyatnya secara langsung. 他经常出这个王宫，到老百姓中间来看他们的生活， Dan memikirkan apa yang bisa dikerjakan kerajaan bagi kemakmuran mereka. 然后他就会想国家能够为他们做一些什么来帮助他们。 Pada satu waktu dikatakan, 有一次历史这样记载， ketika dia berkunjung di sebuah desa nelayan untuk meresmikan ada satu peluncuran atau peresmian kapal yang baru. 当他到一个渔夫的乡村里面，他们正在要开始释放一个新船。 Seperti kebiasaannya, dia gunakan kesempatan itu juga untuk mengunjungi rumah penduduk yang ada. 他也用了这样的机会到老百姓的家去探访他们。 Dia masuk di satu rumah demi rumah yang lain. 他进到每一个的家里面。 Satu waktu dikatakan, 有一次这样说， dia berhenti di satu rumah seseorang yang memang dikenal reputasinya kurang baik. 他来到一个房子、一个家庭里，但是这些人已经有名声，是不是很好的一个人？ Raja Edward dia berhenti di sana lalu dia mengutuk pintu rumah orang itu. 这个 Edward 君王他就到他的门口就敲门。 Tetapi orang dari dalam rumah itu bertanya, siapakah dia? 这个 Siapakah itu? 家主就问是谁？ Raja Edward mengatakan, aku adalah rajamu, bolehkah aku masuk? 这个 Edward 君王就说：“我是你的王，我可以进来吗？” Tetapi orang ini berpikir, jangan-jangan ada orang yang ingin bergurau, ada orang bermaksud menolak, berbuat jahat, sehingga dia menolak untuk membuka pintu. 然后这个家主呢，他认为可能有一些人要跟他开玩笑这样子，或者有坏的目的，他就拒绝让这个君王进去。 Raja Edward adalah seorang raja yang bukan memaksakan kehendaknya. 这个 Edward 君王，他不是强迫自己的旨意的一个君王。 Ketika dia tidak diizinkan masuk dikatakan, 当他没有让他进去的时候， maka Raja Edward meninggalkan rumah orang itu. 他就离开他的房子。 Dan orang ini kehilangan kesempatan bertemu dengan rajanya. 这一个人就失去了机会遇见他的君王。 Dunia ketika menyambut kelahiran Kristus, 当世界迎接耶稣的诞生的时候， jauh sebelum apa yang dialami oleh Raja Edward ke-8 ini. 这个 Edward 第8世纪君王还没有经历这一件事情， Kristus pun pernah mengalami hal yang sama. 基督先经历过同样。 Dia lahir di dalam dunia ini, 他来到这个世界， tapi dunia menutup pintu bagi dirinya. 但是这个世界为他关上门。 Kalau kita bandingkan dengan Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-20, 如果我们看启示录3章20节， di situ katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. 看啊，我站在门前，并且叩门。 Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. 若有人听见我的声音，开门，我就会进去得到他。 Sikap ini yang dilakukan Raja Edward bukan? 这就是 Edward 君王所遇见的。 Ketika dia mengetuk pintu rumah rakyatnya itu, 他就这样做了，敲门，敲他老百姓的门。 dia rindu orang itu boleh membuka pintu. 他真渴望那个人能够打开门， Tapi ketika pintu itu tidak dibukakan, 但是当那个门没有为他打开的时 dia 候 pun，meninggalkan tempat itu. 他也是这样的离开。 Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 20, 启示录3章20节， firman Tuhan mengatakan Kristus berdiri di muka pintu. 上帝的话说：“基督站在我们的门前。” Ini bukan pintu rumah, 这不是我们家里的门， tapi pintu hatimu. 但是我们的心门。 Dan Kristus di situ mengetuk. 但耶稣就这样的敲你的心门。 Adakah di Natal ini 这一次的圣诞节里， engkau membuka pintu hatimu? 你真正的为耶稣打开你的心， Atau engkau tetap menutup pintu hatimu? 或者你选择仍然要关闭你的门， Membiarkan dia berlalu. 你就让他这样的再过去。
Tetapi Alkitab mengatakan, 但是上帝的话这样说： setiap orang yang membuka pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. 若我敲门，人听见声音为我开门了，我就进去得到他，与他坐席。 Itulah sukacita yang Tuhan anugerahkan. 这就是上帝赐给我们的喜乐， Inilah rahmat dan kasih karunia daripada Tuhan. 这就是上帝的恩惠与平安。 Di antara kita yang beribadah pada pagi hari ini, 每一个人，我们今天早上来到神的面前敬拜的， adakah engkau yang belum membuka hati bagi Tuhan? 在我们中间有没有一些人还没有为主耶稣打开心门的？ Hari ini Tuhan mengetuk pintu hatimu. 今天耶稣再一次敲你的心门， Hatimu sebagai palungan tempat di mana Yesus boleh berbaring. 今天你的心也成为那个马槽，耶稣愿意诞生卧在那里。 Hatimu sebagai palungan tempat Kristus boleh bertata. 耶稣也渴望你的心成为马槽，他成为他的宝座。 Bukalah hatimu. 你打开你的心， Kristus akan masuk di 基 dalamnya. 督就会进去得着。 Dia akan memberikan damai dan sukacita Natal. 他会将圣诞的平安喜乐赏赐予你。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， keajaiban Natal tidak terjadi di istana Herodes. 圣诞的启示不是发生在希律王的王宫里， Hari ini tidak terjadi di mall, 今天也是没有发生在这个百货公司， di pusat-pusat keramaian, 不是人热闹的地方， melainkan di palungan. 但是在马槽。 Karena di tempat itulah melalui Yesus Allah menawarkan pengampunan untuk hidup masa lalu. 因为就在那个马槽里，上帝给我们一个赦免，为我们过去罪恶的赦免， Dia memberikan ketentraman pada hidup masa kinimu 也是赏赐给我们今天的平安喜乐， dan memberikan masa depan yang pasti di dalam kekekalan. 在将来永恒里面也赏赐给我们有一个保障的永恒生命。 Semuanya itu bermula dari palungan. 这一切就是从马槽里开始。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh 亲 Tuhan, 爱的弟兄姐妹们， adakah engkau mendapatkan bayi yang dilahirkan di palungan ini? 你有没有遇见那卧在马槽里的耶稣？ Karena di tempat itulah Allah menawarkan pengampunan. 因为就在那个地方，上帝给我们他的饶恕。 Sejak manusia Adam pertama jatuh di dalam dosa, 当第一次亚当夏娃他们堕落犯罪的时候， Allah telah menubuatkan akan kedatangan Kristus. 上帝已经说了预言，耶稣基督将来要诞生。 Allah menubuatkan itu di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. 耶稣就是在创世纪的3章15节那边说， Perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. 这个女人的后裔要打败这个魔鬼，打败这 Dan 个蛇 si 的头， ular itu akan mematuk tumitnya. 然后这个蛇呢要咬他的脚跟。 Inilah Injil yang pertama. 这个就是第一的福音。 Ketika Yesus lahir di palungan, 当耶稣诞生卧在马槽里， firman Allah itu digenapkan. 那个预言被应验了。 Manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini sekarang memperoleh pengampunan yang datang daripada Allah. 堕落的罪人已经能够得到上帝的饶恕与赦免， Allah anugerahkan bagimu 上帝要赏赐给你， supaya dalam kehidupan kita dalam kekinian 好让我们现在我们过的每一天里面， kita boleh menikmati damai dan ketentraman yang datang daripada Tuhan. 我们可以享受从上帝而来的平安。 Dan kita tahu ada satu kepastian masa depan untuk hidup yang kekal. 然后我们对我们的将来、我们的永恒，我们有一个准确，有一个保障。 Kalau dia datang untuk pertama kali, dia bertata di palungan. 如果第一次他来是坐在马槽里， Tetapi ketika anak manusia datang untuk yang kedua kali, 但是这个人子第二次再来的时候， tatanya bukan di palungan lagi, 他的宝座不是在马槽， tapi di hadapan hadirat Allah yang penuh dengan kemuliaan 但是在上帝的荣耀当中， untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 来审判所有活人死人。 Berbahagialah engkau dan saya. 我们今天是有福的人， Selama kita hidup di dalam dunia ini, 当我们还活在这个世上的时候， ketika Yesus bertata di palungan, 当耶稣
他在马槽里当作成为 Engkau 君王的时 memperoleh 候， pengampunan yang datang daripadanya. 我们能够得到他的恩惠与饶恕。 Ketika dia datang yang kedua kali, 当第二次他来的时候， ketika dia bertata dalam kemuliaan Allah Bapa, 在他的荣耀里面降临的时候， berbahagialah engkau dan saya, 那个时候我们是成为有福的人， karena ada kepastian keselamatan kekekalan yang Allah anugerahkan. 因为我们的救恩是有保障的。 Untuk itulah Yesus lahir. 就是为了这一件事，耶稣诞生。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， adakah engkau menerima anugerah ini? 你要不要接受这个恩惠？ Yesus yang dibaringkan di palungan ini, 就是接受那卧在马槽里的耶稣。 adakah dalam perjalanan hidupmu seperti para majus, engkau datang untuk sujud menyembah kepadanya? 我们的生命有没有像这个东方的博士一样，寻找朝见耶稣？ Seperti para gembala yang datang melihat bayi yang dibaringkan di palungan itu, mereka sujud menyembah kepadanya. 也是好像这些的牧羊人这样，看见耶稣的婴孩，他们就跪拜他。 Karena bayi yang di palungan dia adalah Tuhan, dia adalah Raja di atas segala raja. 那在马槽里的耶稣是万王之王，万主之主。 Keajaiban Natal tidak terjadi di istana Herodes, tapi justru di palungan. 圣诞的启示不发生在叙利的王宫，但是在马槽里， Tempat yang penuh dengan anugerah. 那个地方是充满了上帝的恩惠。 Tuhan ingin engkau alami. 上帝要你经历， Bukalah hatimu, 打开你的心， karena dia mengetuk, dia akan masuk di dalamnya. 他敲你的心门，他要进 Ketika 去。 engkau mengeraskan hatimu, 当你因着你的心， dia akan berlalu. 他就这样的会过去， Dan engkau akan kehilangan kesempatan 你就会失去你的聚会， untuk mengenal Raja di atas segala 来 raja. 认识这一位万王之王。 Selama kesempatan Tuhan berikan, 还有聚会的时候， mari kita membuka hati kita. 我们要打开我们的心。 Tuhan, aku ingin engkau masuk di dalamnya. 主啊，我要你进入我的心， Bertatalah di dalam hatiku. 在我的心里面，主啊，瞪着你的宝座， Penuhilah hatiku dengan anugerah-Mu 充满我的心，以 dan 你的恩惠 pengharapan 平安， untuk hidup yang akan datang. 也赏赐给我们永恒的盼望。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa sekali 我 lagi. 们祷告， Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， Natal tahun ini kita ibadah bersama. 这一次的圣诞节里面，我们一起崇拜。 Mungkinkah ini adalah Natal terakhir yang bisa engkau dan saya alami? 会不会这一次的圣诞就是我们生命最后的一次？ Coba kita pikirkan kemungkinan itu. 我们要好好的思想这个可能性有没有？ Kalau kemungkinan itu ada, 如果真的这个可能性是有的话， ini mungkin Natal terakhir yang akan kita rayakan. 可能这个是最后一次我们生命中的能够经历圣诞。 Adakah engkau menggunakan kesempatan ini? 你有没有使用这个最好的机会？ Selama momen ini Allah percayakan. 当这个时刻，上帝相信于我们。 Firman Tuhan berkata, 上帝的话语说 Lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk.：“ 看啊，我站在你的心门面前来敲你的心。” Allah terus mengetuk pintu hatimu. 上帝一直的敲你的心， Dia ingin engkau membukanya. 他要你为他打开， Dia ingin masuk di dalamnya. 他要进到你的心里， Dia akan makan bersama-sama dengan engkau. 他要与你一同坐席。 Kalau hari ini engkau pertama kali mendengar Injil Tuhan, 若你今天是第一次听到上帝的福音， selama ini engkau masih belum menerima Dia, 从到今天你还没有接受他， inilah kesempatan yang Tuhan anugerahkan. 这就是上帝赏赐给你的机 Engkau 会。 berdoa dalam hatimu yang paling mendalam. 你要从心里祷告， Engkau berkata kepada Tuhan, 对上帝说 Sang bayi Natal itu,：“ 圣诞来的这个婴孩， Tuhan, aku ingin engkau masuk di dalamnya. 主啊，我要你进入我的心。 Aku ingin menyediakan hatiku sebagai palungan bagimu. 主啊，我要把我的心成为马槽，愿意你躺卧在那里。
Engkau boleh berbaring, engkau boleh bertata dan memerintah di sana. 你可以卧在那里，你可以凳在你的宝座上，在那里，你可以掌管。 Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. 主啊，我们感谢你， Melihat keajaiban kasih-Mu yang begitu agung ya Tuhan. 看见主你的奇妙恩典。 Engkau yang adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. 你是万王之王，万主之主。 Engkau mau lahir di tempat yang begitu hina. 主啊，你愿意诞生在那个卑微的地方， Justru di tempat itulah Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. 就是在同样的地方，你彰显你的荣耀。 Di tempat itulah Engkau awal menyatakan anugerah dan belas kasihan. 也是从那个地方开始，主你彰显主啊你的饶恕赦免。 Engkau memberikan pengampunan bagi kami semuanya. 你饶恕，你赦免我们一切的过犯， Sehingga setiap pribadi yang bertemu dengan Engkau boleh pulang dengan sukacita. 使我们每一个人朝见你的人能够遇见。 Hidupnya penuh dengan puji-pujian untuk memuliakan 我 Engkau. 们的生命充满了赞美的歌声， Hidupnya penuh dengan sukacita yang datang daripada Allah. 他们的生命也充满了从上帝而来的喜乐。 Para gembala dan para majus boleh 这个 alami. 东方博士与牧羊人， Kami rindu setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini. 主啊，我们今天每一个人到你面前敬拜的， Secara rohani boleh mengalami pengalaman yang sama ya Tuhan. 在我们的属灵生命里面能够经历同样的 Kami 事 boleh 情， bertemu dengan bayi Natal itu. 我们可以遇见到耶稣的婴孩， Hidup kami boleh diberubahkan. 我们的生命能够被改变， Hidup kami boleh dipenuhi dengan sukacita dan damai Natal. 我们的生命会充满了上帝而来的喜乐和平安， Hidup kami boleh dipenuhi dengan puji-pujian untuk memuliakan Engkau ya 我们的 Tuhan. 生命充满了赞美的歌声来赞美我们的上帝。 Berkati ya Tuhan umat-Mu. 求你祝福你的百姓， Jangan biarkan satu orang pun beranjak dari tempat ini 不要让我们主啊有一些人回去， tanpa mengalami perjumpaan dengan Engkau. 回去的时候没有遇见到。 Kami rindu setiap orang yang beribadah pada pagi hari ini. 主啊，我们渴望今天我们 Ketika mereka pulang, 敬拜你，我们 seperti 回 para 去 majus dan gembala pulang, 就好像东方博士跟牧羊人回去一样， hati mereka penuhi dengan puji-pujian. 我们的生命充满了喜乐， Hati mereka penuh dengan sukacita. 我们的生命充满了平 Hati 安， mereka penuh dengan damai 我们的生命充满了平安， yang datang daripada Tuhan. 从上帝而来的平安。 Berkati umat-Mu ya Tuhan. 求你祝福你的百姓， Secara khusus di dalam kami menyongsong tahun depan. 特别主啊，我们要迎接新的一年。 Engkau adalah Immanuel, 你是伊玛内利上帝， Allah yang beserta dengan kami. 你是与我们同在的上帝。 Berjalan bersama-sama dengan kami. 主啊，你与我们同走。 Bahkan ada di depan kami. 主啊，你是在我们前面行走， Memimpin seluruh perjalanan kami. 带领我们的一生的道路， Keluarga kami, 带领我们的家庭， pekerjaan kami. 带领我们的事业， Semuanya kami percayakan ke dalam tangan-Mu ya 我们 Tuhan. 的一切，我们交托信托你，主啊， Engkau pimpin. 主啊，恳求你带领 Gereja Tuhan di tempat ini, 你的教会， Tuhan pimpin. 你的带领， Dan Tuhan anugerahkan yang terbaik. 主啊，把最好的福分赏赐。 Terima kasih ya Bapa. 谢谢你天父上 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。